A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita bertemu dalam episod yang ke-25 dalam siri Tazkirah Ramadan untuk tahun 2024, dan kita akan meneruskan perkongsian kita, perbincangan kita berkaitan dengan khaufullah dan kenapa perlunya kita menanam rasa takut kepada Allah SWT sebagai sebahagian daripada proses membina iman kita, membina iman yang benar. Dan memang kita perlu berilmu sebagaimana yang saya sebut sebelum ni. Kita perlu ilmu kenapa kita perlu memulakan dan meneruskan perjalanan kita, meneruskan diri kita melalui proses tarbiyah yang betul. Antara buah tarbiyah itu adalah khaufullah, rasa takut yang sebenar-benarnya pada Allah SWT. Begitu juga nanti insya-Allah kita akan berbincangkan tentang rasa cinta kepada Allah SWT dan raja ataupun rasa bergantung harap kepada Allah SWT. Ini antara tunjang-tunjang yang perlu ditanam dalam hati seseorang itu, dalam dia beriman, dalam dia menjadi hamba Allah SWT yang sebenarnya. Jadi dalam membincangkan tentang menanam takut kepada Allah SWT ini, saya banyak rujuk buku yang berjudul Al-Khauf min Allah Ta'ala, takut kepada Allah. Takut kepada Allah, kenapa dia sangat-sangat perlu? Apabila seorang itu sampai ke satu usia, gelojak nafsu syahwatnya sangat kuat. Dan nafsu ini bukan takat syahwat saja. Nafsu ini akan meninggalkan kesan yang memudaratkan ke atas diri sesiapa juga. Pertamanya, dia melemahkan kemampuan kita ataupun daya usaha kita untuk mentaati Allah SWT dalam melaksanakan apa yang Allah suruh. Di masa yang sama, dia juga tidak punya kekuatan untuk menahan diri dia daripada melakukan perkara yang Allah larang. Dia tidak mampu nak tinggalkan perkara yang Allah benci, Allah murka, dan yang Allah janjikan, Allah ancam dengan azab. Jadi kita sama-sama menyedari bahawa hidup di dunia ni adalah ujian, dan antara ujian yang berat adalah ujian untuk taat pada Allah SWT. Dan ketaatan kepada Allah SWT ini sering teruji dalam bentuk kita tidak merasakan nikmat melakukan ibadah, nikmat melakukan ketaatan. Di masa yang sama, kita merasa kemanisan dan kenikmatan melakukan maksiat. Ini cabaran yang dilalui oleh semua orang. Walaupun dia telah belajar bidang agama pun. Ini ujian pada hati manusia tu. Kan? Itu menyebabkan seorang tu jatuh. Bukan kerana dia tidak ada ilmu. Yang tak ada ilmu tu satu bab dah. Tapi dia tidak punya kekuatan iman untuk taat pada Allah SWT. Dan dia tidak punya iman untuk memiliki akhlak yang terpuji. Dan iman dia tidak boleh membuahkan
akhlak yang terpuji. Jadi kita tengok orang bidang agama ke apa, tapi akhlak yang buruk, melakukan perkara-perkara yang jelek yang Allah murkai. Jadi rasa takut ini satunya adalah ianya berhasil untuk membebaskan seseorang itu daripada penjara kenikmatan yang sangat disukai oleh nafsu syahwat dia, yang Allah haramkan. Orang cuba buat terapi kepada mereka yang contohnya ketagihan kepada pornografi contohnya. Yang lebih serius, ketagihan kepada zina. Ada orang yang menulis minta panduan bagaimana nak jaga diri supaya dapat dikawal diri ini supaya tidak berlaku sesuatu yang sumbang bila berinteraksi dengan rakan-rakan pejabat, lelaki, perempuan dan sebagainya. Antaranya adalah kita perlu lalui proses menanam takut kepada azab Allah SWT. Jadi dia bebaskan kita ataupun dia memberi kita kekuatan untuk tahan diri kita daripada jatuh kepada maksiat tu. Jadi dia bila sakit, bila kita bayangkan sakit, kita akan lepaskan diri kita daripada kenikmatan melakukan sesuatu tu. Saya bagi contoh. Ada orang yang kena gout yang serius. Memang lobster, contoh ini ada orang yang tak, mungkin gout ni terlalu luas lah, tapi kita bagi contoh saja. Dia nampak udang galah kata, ataupun seafood yang lain yang dia tak boleh makan. Sakitnya gout ni menahan diri dia daripada teringin makan lobster kata contoh. Kerana tak ada sesuatu yang boleh neutralize keinginan, kenikmatan sesuatu itu, melainkan dengan sakit. Saya gurau dengan isteri saya pun ada kena gout kan. Saya gurau dengan isteri saya. Bila orang tu kena gout, dia tak fikir pun pasal isteri nombor nak kahwin satu lagi ke, dia tak fikir kata cantik ke apa. Kerana sakitnya gout ni sakit sungguh. Mungkin orang sakit gigi pun mungkin macam tu. Jadi maknanya takut pada akibat yang berat ni kerana cukup untuk menahan diri kita daripada terlanjur. Yang lebih perincian daripada statement ni, kenyataan ini adalah rasa takut juga membantu seseorang berakhlak mulia dengan menjaga kesucian diri dia, jaga akhlak dia, berbadi dia, jaga warak dia. Dan jadi itu antaranya. Tapi kalau kita cakap takut ni, ada banyak dimensi takut ni kan. Tapi satu yang menarik, sepanjang-panjang saya melalui tarbiyah ini, kata-kata Abu Hafs yang mengatakan bahawa rasa takut merupakan pelita dalam hati. Bila ada rasa takut, bila Allah kurniakan, rasa takut ni pun kurniaan Allah. Bila Allah kurniakan pada kita rasa takut kepadanya, pelita takut ini akan membantu dia melihat kebaikan dan keburukan. Dia akan melihat kebaikan mengikut neraca Allah SWT. Dan dia melihat keburukan mengikut neraca Allah SWT. Segala sesuatu yang anda takuti, pasti anda akan lari darinya. Kalau kita takut ke anjing, kita lari. Takut dekat harimau, kita lari. Tetapi, bila kita takut pada Allah SWT, kita akan semakin mendekat kepada Allah SWT. Ini satu bentuk takut yang berbeza. Bila lagi kuat rasa takut pada Allah, lagi kita nak dekati Allah SWT. Kerana saya selalu juga sebut dalam ceramah saya pada anak-anak muda, saya katakan, antara yang saya daripada muda lagi takut adalah
Bila ada kesedaran sikit Allah beri. Takut Allah tak sayang kita. Manusia ni sangat-sangat berhajat untuk dicintai dan dikasihi. Lebih-lebih lagi bila dia Muslim, dia sangat berhajat Allah mencintai dia. Dan dia tak boleh nak bayang kalau Allah tidak mengasihi dia dan mencintai dia. InsyaAllah kita akan sambung di episod yang akan datang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.